الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 9, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yaitu mengetahui, terjemahan daripada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Sifat yang maujud. Sifat yang maujud, sifat yang ada, yang sedia. Sedia tu terjemahan daripada qadimah, sedia kala, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nyata dengannya dengan sifat ilmu, yang nyata dengannya dengan sifat ilmu oleh segala perkara, oleh segala perkara, atas barang yang ia segala perkara dengan dia, dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia kembali kepada barang yang, dengan dia dengan barang yang, atas barang yang ia segala perkara dengan dia dengan barang tu. Mengetahui ini daripada segala yang wajib, zat dan sifat Allah, dan yang harus dan yang mustahil. Mengetahui Allah Ta'ala ni atas wajah, atas jalan meliputi sekalian, atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu, dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Dia kena banyak koma lah kalau sekarang ni dah koma dah. Dalam hurumi dia ada buat koma ke tak? Tak buat koma. Yang pertama sifat yang maujud, situ. Yang sedia, qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, situ. Yang nyata dengan dia oleh segala perkara atas barang yang ia dengan dia, daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Nyata-nyata ni atas wajah, atas jalan meliputi, koma situ. Nyata atas jalan tafsil, satu persatu. Nyata tu pula dengan ketiadaan dahulu tersembunyi.
Itu satu. Mana apa koma lah kita kata. Koma. Dan iaitu mengetahui itu terjemahan daripada sifat ilmu. Sifat yang maujud. Satu sifat yang maujud. Dipanggil sifatun wujudiyatun. Sifatun wujudiyatun. Sifat yang ada. Bermula daripada sifat kudrah. Bermula daripada sifat kudrah, sifat yang ketujuh terdahulu. Ketujuh kudrah artinya erti kudrah kuasa. Iaitu kudrah sifat yang wujudiyah. Sini sebut sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah. Kemudian ke-8 iradah. Artinya erti iradah kehendak. Turun 2 baris di bawah tu, dan iaitu iradah sifat yang wujudiyah. Sifat yang bangsa ada. Ilmu ni disebut sifat yang maujud. Kemudian hayah di bawah tu artinya hidup, iaitu sifat yang maujud. Kemudian samak dan basar, keduanya dua sifat yang qadimah, yang berdiri keduanya, tak ada sebut maujud. Di bawah tu kan ke-11 samak artinya mendengar. Ke-12 basar artinya melihat. Dan keduanya dua sifat yang qadimah. Tak ada maujud, tak sebut sini maujud. Ke mana hak jawi baru? Sama je. Dan keduanya, kedua samak dan basar, dua sifat yang qadimah. Qadimah tu terjemahan dia yang sedia. Sebelum ni yang sedia. Hak ni yang qadimah. Itu hak asal bahasa Arab, qadimah. Tapi sifat maujud tidak sebut. Kemudian ke-13 kalam. Artinya erti kalam berkata-kata. Dan iaitu kalam sifat yang qadimah. Tidak sebut sifat yang maujud, yang sedia. Tapi disebut qadimah, yang sedia. Tapi sifat maujud lah juga ni. Samak sifat maujud, basar sifat maujud, kalam sifat maujud. Sifat yang ada. Dengan bahawa jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hijab, mengangkat dinding antara kita dengan Allah, selain daripada dapat melihat zat Allah, dapat melihat sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Sebab apa? Zat Allah ada. Sifat kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada. Dan sifat wujud kidang bakok, tu bukan sifat yang ada. Waktu reti je. Boleh tak nak tengok sifat wujud? Tak boleh. Boleh nak tengok sifat kidang bakok? Tak boleh. Kidang bakok tu sifat yang adami, sifat yang tak ada. Cuma reti satu zat yang adanya sedia kala bersifat dengan kidam. Satu zat yang adanya kekal, tidak ada kesudahan, bersifat dengan sifat baqa. Adapun diri kidam baqa bukan ada, cuma reti je. Sifat wujud pula. Sifat wujud ni, diri zat itulah sifat wujud. Faham tak ni? Sebab tu sifat wujud dipanggil sifat nafsiyah. Dia akan bicara di hadapan.
sifat bangsa zat. Sebab apa? Sebab antara wujud dengan zat ni, hak ni tak cerah tanggal pada reti. Sifat dengan zat tak cerah tanggal belaka. Sifat tak boleh duduk suku daripada zat. Tapi antara wujud dengan zat ada cerah tanggal pada reti. Bila sebut kata ada, akal kita terus pergi kepada diri perkara tu. Macam contohlah, kita pergi kepada makhluk. Kalau kata Pok Mak ada. Bila sebut kata Pok Mak ada, akal kita terus pergi kepada tubuh Pok Mak. Lepas tu Pok Mak ni ada kudrah ke, tak ada ke. Ada kudrah ni sihat lah. Tak ada kudrah ni terlantar. Lepas tu kena fikir semula. Pada ni. Ada pun sebut kata Pok Mak ada, akal kita terus nampak kepada zat Pok Mak, tubuh Pok Mak. Jadi ada dengan zat ni macam hak tulis. Dia bahas panjang pula situ. Tapi sifat ada ni ada ke tak? Ada siapa tangga ada, tak boleh. Wa ta'ala. Nak tengok sifat wujud tak boleh tengok. Nak tengok sifat kidam bakak tak boleh tengok. Sebab itu bukan sifat yang ada. Boleh tengok sifat kudrah, boleh tengok sifat iradah, sampai sifat kalam. Sifat yang wujudiyah, sifat yang maujud, sifat yang ada. Itu maksud dia. Ada ni. Situ pun kadang-kadang kita jadi susah juga tu. Sekarang ni Allah bersifat dengan sifat wujud, ya. Sifat wujud ada ke tak? Susah pula dia soal nak uji gitu. Sifat wujud ada ke tak? Sifat wujud ni tak siapa tangga ada. Nak kata tak ada pun tak boleh. Jadi payah pula. Allah bersifat dengan sifat wujud. Sifat wujud Allah ada ke tidak? Lagi bahas tu pula tu cara apa? Hak rumit-rumit fardu kifayah. Tapi sifat kudrah memang sifat yang ada. Sifat iradah memang sifat yang ada. Kita bicara sekarang sifat ilmu memang sifat yang ada. Sampai kepada sifat kalam. Lepas tu dia panggil sifat ma'ani. Nanti dia akan bicaralah. Ini semua fardu kifayah. Apa di sifat ma'ani? Sifat yang dibangsakan kepada maknan. Apa dia maknan? Satu perkara yang ada. Satu sifat yang ada. Mana contoh kalau pergi kepada kita? Sifat maknan, sifat ma'ani. Kalau pergi pada hak makhluk lah. Kalau di tubuh kita ni, mana sifat ma'ani? Sifat yang ada, contohnya warna kulit. Itu sifat yang ada di tubuh kita. Mana sifat yang ada? Sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Kita panggil tenaga tu. Itu sifat yang ada. Walaupun kita tak boleh nak tengoklah sifat kudrah tenaga di tubuh kita, tapi kita boleh rasa. Tapi sifat tu ada ke tak? Ada. Dia panggil. Ada ni. Ada pun sifat contoh kita. Sekarang ni kita masih lagi kekal. Dikekalkan oleh Allah. Ada tak sifat kekal? Ada. Cuma kita reti selagi Allah belum matikan kita, kita masih lagi bersifat dengan kekal pada masa sekarang. Hak kekal terusnya di hari akhirah. Kekal terus. Selepas dibangkitkan kembali, kita maklumlah kita akan kekal. Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bakok sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan kekal, itu sifat Allah. Ini di hari akhirah, syurga neraka dan ahli dianya kekal juga, tapi kekal tu dikekalkan oleh Allah. Bukan sifat tu sifat kekal, dikekalkan oleh Allah. Panggil kekal lah, macam sekarang. Kekal lah lagi kita sekarang. Sebab kita belum lagi dimatikan oleh Allah. Mana sifat kekal? Tak ada, cuma reti sahaja. Kita ni bersifat dengan satu, seorang. Satu.
Mana sifat satu? Tak ada. Cuma tidak berbilang, panggil kita satu. Tu wahdaniyah. Faham tak ni? Tapi ada tak sifat satu kita? Tak ada. Dan sifat yang ada mana? Sifat yang ada, sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Ni warna-warna kulit ni dipanggil sifat yang ada. Dipanggil sifat ma'ani lah tu. Jadi sifat ma'ani yang sekarang sampai ke sifat kalam, dipanggil sifat yang maujud, sifat yang ada. Sekira-kira di hari akhirah Allah hilangkan hijab, Allah hilangkan dinding antara kita dengan Allah. Kita dapat melihat zat Allah dan dapat melihat sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Sebab sifat kudrah iradah sampai ke kalam dipanggil sifat yang maujud, sifat yang ada. Situ je lah. Setakat tu boleh faham. Bermula daripada sifat kudrah, sifat yang wujudiyah, sifat yang maujud, sifat yang ada. Oleh kerana sifat kudrah iradah ilmu sampai ke kalam, sifat yang ada, macam manakah sifat yang ada ni berada di zat Allah? Berada di zat Allah dengan kaunuhu qadiran sampai kaun mutakalliman, alam di zat Allah. Tu makna kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman atas jalanan sifat 20. Jadi zat Allah zat yang ada. Sifat kudrah iradah ilmu sifat yang ada. Macam mana kudrah iradah ilmu ada di zat Allah? Seolah-olahnya kaunuhu itulah yang melekatkan sifat kudrah iradah ilmu sampai ke kalam di zat Allah. Itu kaunuhu. Tapi terjemahan kita orang lama dahulu, kaunuhu ni sifat yang melazimi. Kan gitu kita dah ngaji. Kaunuhu qadiran, satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Kita ngaji macam mana? Bukan sifat yang melazimi. Apa makna melazimi? Melazimi makna apa pula? Dia lazim ni, jelas bahasa kita ni ada bukan satu makna. Lazim. Kelaziman ni hak sentiasa pada ni. Lazim di sini mesti. Sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Itu melazimi. Kenapa bila Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu? Seolah-olah kaunuhu inilah yang melekatkan sifat kudrah iradah ilmu yang ada di zat Allah Ta'ala yang ada. Situ. Itu dia panggil kaunuhu tu sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Ada sifat ma'ani kudrah iradah ilmu sampai ke kalam. Allah bersifatlah dengan kaunuhu yang 7. Kenapa wujud kidam bakok tak ada kaunuhu? Itu bukan sifat yang ada. Kaunuhunya buat apa? Sebab wujud kidam bakok bukan sifat yang ada. Jadi kaunuhu tak ada lah kaunuhu. Adapun kudrah iradah ilmu sampai ke kalam sifat yang ada. Jadi macam mana sifat yang ada ni nak ada di zat Allah? Kaunuhu itulah seolah-olah sebagai pelekat. Seolah-olah. Pelekat-pelekat ni tak apa comel, tapi diqul ibarah dia panggil. Payuh nak bagi faham orang kita apa maksud sebenar kaunuhu ni. Jadi seolah-olah pelekat. Pada ni. Ni contohlah. Sekarang kita ada sifat kudrah. Sifat kudrah ni sifat yang ada yang Tuhan letak di tubuh kita. Kadang-kadang sifat kudrah ni Tuhan bubuh di tubuh kita. Kadang-kadang Tuhan tarik sifat kudrah. Ada ketikanya boleh buat sendiri.
Ada ketikanya tak boleh buat apa sekara pun. Ketika boleh buat sendiri ni, Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Ketika kena orang lain buat belaka tu, makna Tuhan tak bubuh sifat kudrah di tubuh kita. Jadi bila Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita, macam mana kudrah ni boleh lekat di tubuh kita? Kaunuhu qadirang lah satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Hatu kaunuhu. Payah dah. Hatu kata mudah sifat 13. Mudah sifat 13. Dah. Macam mana kudrah ada di zat Allah Ta'ala? Tak payah dia fikir-fikirlah. Ada kudrah di zat Allah. Sudah. Macam mana kudrah ada di zat Allah? Nak lekat dengan apa? Tak payah dah. Macam kita. Tuan letak kudrah di tubuh kita. Macam mana kudrah ni boleh lekat di tubuh kita? Tak payah dia bicara lah. Tak ada bicara dah. Faham dah. Ada kudrah di tubuh kita. Maka bertenagalah kitanya boleh buat kerja sendiri. Sebab Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Macam mana kudrah boleh lekat di tubuh kita? Tak payah dia fikir-fikir. Cukup setakat tu sudah lah. Cukup setakat ada kudrah Tuhan letak di tubuh kita. Sudah. Jadi macam mana kudrah tu boleh lekat di tubuh kita? Tak payah dia fikir tu. Selesai dah. Kena ada satu sifat lagi pula yang melekatkan kudrah di tubuh kita tu, kaunuhu tu. Jadi pening pula kita, nak melekat lah, apalah. Tu kata, kalau kita ngaji sifat Allah Ta'ala ni mudahnya sifat 13. Okey, apa panggil? Kena usahakan jugalah. Biar jadi 20 sungguh kita pegang. Hak sifat 13, mereka berpegang kudrah iradah ilmu sifat yang maujud juga, sifat yang ada juga, yang berdiri zat Allah, yang ada di zat Allah. Macam mana wujud kidam bakar ada di zat Allah? Tak hidup tak tanya dah macam mana. Setakat ada kudrah di zat Allah, ada ilmu di zat Allah, ada sampai ke kalam di zat Allah. Cukup berarti setakat tu je. Macam mana kudrah iradah ilmu sampai kalam ada di zat Allah Ta'ala? Tak payah dah. Itu jalanan sifat 13. Kalau nak jalan sifat 20 sungguh, kena faham dari sifat yang maujud ni. Tapi sifat 13 pun kudrah sampai kalam sifat yang maujud juga, sifat yang ada. Tak sama dengan sifat wujud kidam sampai wahdaniyah. Itu bukan sifat yang ada. Jadi atas jalan sifat 13, macam mana kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada, ilmu sifat yang ada di zat Allah. Cukup dah, kita faham dah. Zat Allah qadim. Kudrah iradah Allah, ilmu Allah qadim. Kudrah iradah ilmu ada di zat Allah qadim. Sudah, sekata je. Lepas tu macam mana kudrah iradah ilmu sampaikan ada di zat Allah? Tak payah dah. Kita faham dah. Jalan sifat 20 dah. Kena selapis lagi. Sifat kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam ada di zat Allah, seolah-olahnya kaunuhu qadirang sampai kaunuhu mutakalliman lah yang melekatkan 7 sifat ma'ani ni zat Allah. Seolah-olah. Warna kita. Kok mana pun kena hogeh juga sifat 20. Kena pergi sifat 20. Boleh turut, tak boleh turut, tak ada masalah. Tak boleh turut, pegang sifat 13. Tapi yang saya nak faham sini ni, sifat yang maujud ni, sifat yang ada. Apa maksud ada? Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara kita dengan zat Allah, kita dapat melihat zat Allah dan dapat melihat sifat kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam. Sebab 7 sifat ma'ani ni sifat yang ada. Sifat yang maujud. Nak tengok sifat wujud kidam bakar sampai wahdaniyah? Tak boleh. Itu bukan sifat yang ada. Kat tu je. Kita dengan zat Allah Ta'ala ni sekarang Allah Ta'ala hijabkan, Allah Ta'ala dindingkan. Allah Ta'ala dindingkan antara kita dengan zat Allah.
Sebab tu kita tak dapat melihat zat Allah. Hijab dia panggil. Kita ni hijab dengan Allah Ta'ala ni, hijab dengan basar, tak dah. Hijab pula dengan basirah. Mata hati kita pun terhijab juga dengan Allah. Sebab apa? Sebab basirah kita diselubungi dengan dosa, diselubungi dengan dunia. Sebab itulah hati basirah kita pun terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Basar memang terhijab lah. Mata lendir memang kita terhijab, terdinding daripada melihat zat Allah dan sifat ma'ani Allah. Yang boleh melihat zat Allah hanyalah Nabi SAW pada malam Mi'raj. Allah hilangkan hijab, dinding, Nabi SAW dapat melihat zat Allah dengan basar, dengan mata lendir. Selain daripada Allah, semuanya terhijab. Wa imma Jibril sekalipun terhijab sekarang ni daripada melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terdinding. Kemudian basirah kita orang awam terdinding juga. Mana dinding yang paling besar? Dosa-dosa kita. Itulah hijab yang paling besar. Bukan kata terhijab dengan dunia hak ada di kita. Hak ni hak besarnya terhijab dengan dosa. Orang yang hatinya sudah terbuka, basirahnya sudah tidak terhijab, orang ni memang orang yang suci daripada dosa. Siapa? Para aulia. Suci daripada dosa para anbiya. Tu maksum. Kita maklum dah, para nabi, rasul maksum. Para aulia tidak maksum, tetapi mahfuz dia panggil. Terpelihara daripada melakukan dosa. Apa beza nabi rasul maksum dengan para aulia mahfuz? Nabi rasul maksum ni wajib pada akal dan wajib pada syarak. Adapun para aulia ni mahfuz, terpelihara, akal boleh terima sampai masa dia tergelincir. Akal boleh terima. Aulia yang terjerumus ke dalam dosa. Bahkan ada kisah aulianya orang yang tinggi di sisi Allah, ambil ba'urak contohnya, bukan setakat tergelincir pada dosa, bukan tergelincir pada kekufuran. Wal'iyazabillah. Maknanya maksum para nabi rasul mustahil pada akal melakukan sebarang kesalahan. Mahfuz terpelihara para aulia harus berlaku kesalahan di aulia. Tapi Allah pelihara. Jadi orang aulia yang tak ada dosa ni lah, hijab, dinding dengan Allah tidak ada dah. Yang di basar mereka hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni maqam aulia. Kita ni maqam awam ni bukan masalah kata dunia yang menghijabkan basirah kita dengan Allah. Kita ni dosa. Dosa. Hak kita belum selesai bertaubat. Hak dosa yang kita belum tahu lagi dosa. Belajar-belajar, Allah berdosa begitu. Baru kita tahu. Lepas tu nak bicara bab basirah. Terangkat hijab, dinding dengan Allah. Tu khoyal. Sekarang ni banyaklah jenis hak ajar makan khoyal ni. Khoyal. Dia pun rasa macam dia sudah terangkat hijab, dinding dengan Allah. Basirah dia lah. Dia rasa macam dia sampai maqam aulia. Tu khoyal lah ke tu. Kita ni itulah. Bukan kata dosa belum bertaubat, dosa pun tak kena. Hak dosa, hak tahu pun langgar semacam. Tak ada orang jahil siapa ke tak tahu mengumpat tu haram. Tak ada. Tak ada orang jahil. Saya ni baru tahu mengumpat tu haram ingat ke? Mengumpat tu makruh je. Ke harus ke? Orang tahu belaka mengumpat tu haram. Boleh tinggal? Tu pun tak selesai masalah. Tu pun tak boleh tinggal.
hak dosa yang kita tahu dah, kita langgar juga. Orang panggil apa tu? Tidak beramal dengan ilmu. Tak buat panggil ilmu, panggil tu. Tak beramal dengan ilmu, hak berkaitan dengan larangan hak haram. Beramalnya apa? Tinggal larangan haram tu. Tak tinggal juga. Lepas tu nak bicara bab basirah. Tu contoh. Tu bila cerita lagi hak riak, ujub, takabur, hasad. Terkadang orang duk makan khoya ni, hak tu sebati lagi di hatinya. Tapi dia rasa macam sudah terangkat hijab dia dengan Allah. Basirahnya hanya memandang Allah. Tu khoya. Ada ni. Jadi kita sekarang ni basar, mata lendeh memang terhijab. Di hari akhirah barulah Allah buka hijab, kita dapat melihat zat Allah dan dapat melihat sifat yang maujud ni, sifat yang ada ni, sifat ilmu. Zat Allah boleh dilihat, lepas diangkat hijab dinding, sifat ilmu Allah pun dapat dilihat juga, sebab sifat ilmu sifat yang maujud, sifat yang ada. Itu je. Sebab itulah kita ni bicara bab syariat, tu bicara bab hakikah tu. Lah makam kita makam awam dengan makam aulia ni lah jauh sangat-sangatlah. Ni kadang-kadang cerita. Kita orang makam syariah dituntut berdoa. Orang sampai makam hakikah mereka tidak berdoa. Kenapa mereka tidak berdoa? Ada sebab-sebab mereka tidak berdoa. Walah berdoa adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Nabi kata doa tu ibadah dah. Tiba-tiba cerita makam hakikah tidak berdoa. Bicara tu macam mana? Ada orang ceramah dia kata beza jauh mana antara hak makam hakikah tidak berdoa dengan makam syariah berdoa ni, tak jauh mana beza dia? Tak jauh apa. Tak jauh macam mana, dia dekat je. Beza antara kita makam syariah dituntut sangat-sangat. Ud'uni. Berdoa oleh kamu akan daku, Tuhan perintah tu. Tiba-tiba makam hakikahnya mereka tidak berdoa. Beza dia sikit je. Dia kata, ni salah sangat. Mana bezanya sedikit. Ni tak kenal panggil, tak kenal. Bicara hakikahnya macam mana. Kenapa mereka tidak berdoa? I'timadan ala qismatih wastighalan bizikri. Yang pertama kerana mereka i'timad basirah mereka kepada bahagian. Tuan tak dah nak minta apa lagi? Satu laginya wastighalan bizikri. Sebab mereka ni basirah mereka sentiasa berzikir dengan Allah. Tak sempat nak minta. Gitu. Sebab apa? Sebab mereka basirah mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat tak ada nak minta. Yang pertamanya kerana mereka iktimad atas bahagian. Ini hak si makam dia lah. Kita Tuhan perintah minta, kita minta. Itu makam syariah. Dia buat banding ginilah seolah-olah ni, jangan salah faham. Buat seolah-olahnya macam kita ni sebagai anak ada bahagian dah. Mana nak pergi sekolah, pagi-pagi ada bahagian dah RM5. Contohlah. Betul tak? Dengan realiti sekarang. RM5 dah. RM5. Kita 20 sen je pergi sekolah. Kau hebat budak sekarang. 20 sen je pergi sekolah. 50 sen tak nak orang kaya dah tu. Kalau 50 sen kita boleh tunjuk. Hari ni 50 sen. Kaya tu kaya dah tu. Yang tidak 20 sen je. RM5. Maknanya ada bahagian dah RM5. Tak ada apa-apa. Mak, mana RM5 mak? Keling lalu mak. Allah mung ni. Nantilah. Kamu ada mak risau mak kan? Pada ni. Ni bahagian dia dah mai duk minta lagi. Jadi salah gitulah. Jadi Allah Taala telah tetap dah bahagian. Dia minta buat apa lagi? Ni yang salah faham. Ni tak boleh bicara secara bicara syariah gitu, tak boleh. Jadi soalannya gitulah. Bahagian dia dah. Ya Allah. Minta. Jadi macam tadilah. Mak, mana mak duit? Allah. Tak marah mak. Mak tahu sibuk kelang kabut ni. Memang mak standby dah untuk mung RM3. Minta wang dia lagi. Ada bahagian dah kan.
Jadi seolahnya gitulah. Tapi itu bicara lain, kena letak halu-halu. Ni dak ni. Tu orang syariat berdoa, orang hakikah tidak berdoa ni beza di sikit je dia kata. Allah kata. Jauhnya pemahaman. Ada ni. Hak tu bicara hak maqam tafwid. Maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika nak dilontar ke dalam api Namrud tu, maka Jibril mari tanyalah, alakah hajah? Mu ada hajat ke tak? Jawab Nabi Ibrahim salam, amma ilaika fala. Kamu tak ada hajat. Sebab apa? Sama-sama makhluk. Hajat ada daripada Jibril alaihissalam. Jibril minta kepada Allah Taala. Jawab Nabi Ibrahim salam, amma ilaihi fa ilmuhu yughni an su'ali. Adapun minta dengan Allah Taala tahu tu cukup dah. Minta dah. Pada ni. Itu maqam Nabi Ibrahim alaihissalam, ingat baik. Khalilullah, kekasih Allah, ingat baik. Itu ni, saya tak berdoa sebab saya maqam. Khoya tu. Jangan ni sekarang ni banyak pesen ni. Jadi akhirnya tertolak syariat. Banyak doa Nabi ajar tu tak ada doa. Doa dalam Al-Quran tu tak ada lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, minta kebaikan di dunia. Tuhan tak ada baik buruk, minta buat apa lagi? Tak ada lah doa Al-Quran. Pada ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu doa ayat Quran tu. Kita nak minta kebaikan di dunia. Minta kebaikan di akhirat. Tuhan tak ada lagi kebaikan kepada kita. Tuhan tak dah. Dah minta apa lagi? Jadi mana syariat Al-Quran ni? Al-Quran. Syariat doa hadis Nabi nak tak mana? Dia kata, jangan. Kena. Maknanya ilmu seumpama ni tak boleh lah nak siapa ke live dalam satu dunia. Tapi masyhur lah. Mengajar ilmu hak tinggi-tinggi gitu. Hebatlah jadinya. Tak ada beza dah hak mana hak syariah, hak mana hak hakikah yang sebenarnya. Ini kucalana ni. Kita hak ngaji dalam faridah ni permulaan agama mengenal Allah. Kita yang lupa dahulu kita permulaan agama. Ni ngaji nak kenal Allah ni. Allah yang bersifat dengan ilmu. Tapi makrifah kita ni makrifah permulaan agama. Hak makrifah khassah auliya tu, hak tu makrifah auliya, makrifah para sahabat radhiyallahu anhu tu bicara lain. Ada makrifah permulaan agama ni, terkadang hati tetap lagi tidak timbul keikhlasan sebab kita makrifah permulaan agama. Ikhlas ke, riak ke, hak tu bab lain pula. Mana ni? Ada orang ceramah, kalau orang ada makrifah ni, pasti dia akan ikhlas. Pasti dia tidak riak. Kalau dia tidak ikhlas, tak ada makrifah lah dia kata. Bicara apa gitu. Sekarang kita bicara orang ni orang ikhlas, orang ni orang riak, orang ni orang takabur, orang ni orang hasad. Mula agama. Tapi ketaatan batinnya tak ada, hak ada maksiat batin. Riya, ujub, takabur itu maksiat batin. Orang yang taat batin ni dengan ikhlas dianya, tu taat batin. Tapi bab makrifah permulaan agama tetap ada. Kita orang semayang bang ni ada makrifah permulaan agama. Tapi dalam amal ibadah tu keikhlasannya kurang. Tu bab lain pula. Ada orang ceramah tu, kalau orang ada makrifah sungguh, pasti ikhlas. Kalau tak ikhlas, memang dia tak ada makrifah. Tak ada makrifah tu kafir. Sebab bila sebut kata makrifah, inilah makrifah permulaan agama ni. Untuk sah iman. Jadi, orang apa ni? Kucalana bicara. Tak tahu nak bicara, manakah hak bicara makrifah permulaan agama dengan makrifah kemuncak agama. Akhirnya, begiang-begiang orang tak ada akidah. Orang tak ada pegangan. Dan sebab apa? Contohnya kita buat apa-apa pun kita je. Tak ada pun rasa di hati akan tadbir Allah. Kita je. Walau pegangannya
Semuanya tadbir Allah qada qadar, tapi rasa dak di hati tak rasa. Tak ada pegangan orang ni. Oh, jangan je letak gitu. Dak dak kita ni hok mari di surah imam ni, kita tadbir dak nak mari ni. Ke saudara siapa gitu je. Dak tadbir. Ha? Oh, tadbir susun atur lah. Nak turun pukul berapa, nak mandi pukul berapa, nak makan. Oi, tadbirnya. Ha, tadbir tak tadbir? Ha. Rasa tak di hati? Itu semua tadbir Allah qada qadar. Hati kita lah tadbir. Sebab apa hari ni boleh rancang mai surah imam? Sebab hari ni sihat berasa tubuh hari ni. Mana berasa gagah hari ni. Boleh pergi ngaji dah hari ni sebab rasa gagah. Jadi gagah. Bukan qada qadar. Jadi maknanya di hati hanya tak ada akidah orang seumpama ni. Allah dibubuh. Tak ada. Ni kena cermat. Bunyi kata ngajar tauhid, guru tauhid, tapi bukan tauhid yang sebenar. Dicampur dengan tauhid khasah aulia. Atau dicampur tu punahlah. Contoh. Kalau ada barang kita sayang. Tak kira gapo-gapo pun. Barang kita sayang. Kalau hilang, warna kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah pun dia. Tak ada bahagian lah tu. Kalau letak di kita sementara je, bukan milik kita pun. Sampai masa, tu ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke mana? Dak nak tidur, Mak Haji. Dak nak tidur lah, duk mikir. Oh ni barang apa? Tuhan letak di kita sementara je. Milik Allah. Tuhan ambil semula kan? Asbab tu orang curi orang tu asbab zahir. Kan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba nak marah, nak ngamuk, tak ada akidah, tak ada makrifah. Dia ceramah begitu. Oh, punah rana. Sampai peringkat kalau bini lari pun tak boleh marah, tak boleh ngamuk. Sebab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Sebab apa? Tak ada jodoh dah tu. Bini lari, apa benda masalahnya? Senang punya cerita. Tapi kalau ngamuk kat marah juga, tak ada akidah, tak ada makrifah. Nak kata orang ni karuk gitu lalu, tapi yang tukar ceramah ni pula, kalau bini dia lagi dia ngamuk juga. Tak ada makrifah, tak ada akidah juga dia pun. Kata-kata pelik pun ada. Tu bicara bab makam, bab basirah. Kita orang awam. Hilang barang kita sayang kok. Ngamuk, belebel lah. Barang dalam almari, sipang barang tu, cucu kita pergi buka almari, mengamuk Mak Haji. Lah. Tu dah anak cucu sendiri tu. Kalau orang lain ambil curi lagi lah. Anak cucu sendiri pun nak marah. Oh sayang. Hak Tuhan belaka bukan hak kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Tak ada akidah, tak ada makrifah tu. Kalau nak marah juga, Tuhan tarik balik hak milik dia. Apa hak kita nak marah? Kalau Tuhan tarik balik hak dia? Ke hak kita, hak dia di kita? Dak, hak Allah Taala. Dah Allah tarik balik. Apa hak kita nak marah? Reda lah. Ada ni. Tiba-tiba nak marah, tak ada makrifah, tak ada akidah. Itulah kita orang awam. Tuhan uji dengan Tuhan tarik balik nikmat, kita akan gelisah. Kita akan kecewa. Jadi tak jendera tidur. Sebab apa? Kita orang lemah, dosa banyak. Gitu kedudukan. Hak makrifah ni pegangan. Tu sersadah kita orang Islam yang beriman. Ini kita bicara makrifah lah, ni permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bicara bab basirah malu kita sebenarnya. Kita amal kita pun celeh-celeh je, tak banyak mana. Tak banyak dah apa. Asal bermutu pula kurang.
Kuantiti kurang dah, kualiti kurang juga. Orang sampai maqam aulia ni kuantiti orang tak sebut dah. Sembahyang sunat ratus-ratus rakaat. Baca Al-Quran sehari khatam, 2 hari khatam sekali, sehari khatam, 2 hari khatam sekali. Dia punya kuantiti. Kualiti pula, kualiti nombor 1 lah kualiti dianya. Sembahyang dia kualiti nombor 1, baca Quran dia kualiti nombor 1. Ni hak duduk maqam makrifah khasah aulia ni. Mana amal dia kuantiti, kualiti nombor 1. Kita amal kita kuantiti bilangan sikit je. Sikit tu kalau bermutu kualiti okey dah, kualiti pula kodo-kodo je. Tapi alhamdulillah lah. Hak tahu kita tu alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Nak banding dengan kita dulu lagi berat. Tuhan buka jalan sedikit demi sedikit. Mana kita berubah, bertambah semua. Biar kita mati dalam bertambah kebaikan. Lepas tu semua tu atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita bab basirah tak dang lah kitanya. Kita cerita bab kedudukan aulia-aulia ni, cerita bab basirah mata hati aulia supaya kita insaf diri. Mana hak ada di kita ni kodon ning, tak payah nak riak wujud takabur lah. Tapi alhamdulillah hak kodoh ada ni. Lebih nu aulia nu lebih. Makna kita nak tahu orang lebih supaya apa? Supaya kita tidak riak wujud takabur. Tapi kita bersyukur dengan apa yang ada. Tu je. Kalau kita tak cerita orang lebih-lebih, kita dah lah kapur ni, tak ada dah. Kita nombor 1 lebih sekali. Padahal kita tadilah dosa banyak. Amal sikit, amal tidak bermutu. Dahlah amal tu sikit, buat siap-siap, beri pahala ke orang, mengupat. Buat sikit dah. Adalah kodoh-kodoh pahala. Lepas tu mengumpat. Mengumpat dari saya kawan sekarang ni. Janji ada telefon tangan. Kan ada grup kan? Grup keluarga, grup jiran, grup sekolah. Ada grup-grup tu kan? Kan banyak cerita orang dalam tu kan? Sama lah. Sama lah. Grup keluarga, grup ni kampung lah. Cerita orang ni cerita gini, ni cerita orang. Cerita apa tu? Cerita mengumpat. Lepas tu? Kita dak tulis. Lepas tu, masuk dalam telefon kita, kita biarkan hak kita lah. Dah kita dak tulis, orang masuk, kita padang lah. Delete lah. Kadang-kadang nak delete. Kena belajar lah delete. Belajar. Jangan yang biarkan hak umpatan apa semua tu dalam hak kepunyaan kita. Walaupun umpatan tu bukan daripada kita. Kita tak cara orang. Tapi kita ada grup kita. Orang yang masuk umpatan dan grup. Jadi masuk dalam telefon kita. Dia jadi milik kita. Faham tak ni? Kita kena delete lah. Salah kita kalau kita kekalkan. Ni contoh. Kih dunia. Kita tak curi. Tapi barang curi kita simpan. Salah tak? Kita tak curi. Tapi barang curi tu kita yang tukang simpan. Salah kita kena takat. Sebab kita simpan barang curi. Saya tak curi pun. Yelah kamu tak mencuri. Tapi barang curi tak ada ngemu. Sekarang ni, kita tidak umpat dalam grup WhatsApp tu. Tapi orang umpat. Dah kamu simpan? Hak kamu lah. Kau kan ni. Akhirnya pahala sikit-sikit tu kita beri ke orang pula. Nak cerita bab basirah. Jadi istilah hijab tu faham lah. Kita sekarang bicara hijab hak basar. Kita tak akan tak boleh melihat zat Allah dan sifat Allah sekarang. Tapi bila Allah buka hijab di hari akhirat, selain daripada dapat melihat zat Allah, kita dapat juga melihat sifat kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam. Sebab apa? Sebab kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam, sifat yang wujudiyah, sifat yang maujud, sifat yang ada. Faham sifat yang ada ni, kita nak faham pula pada kaunuhu tu.
Sifat yang maujud, yang sedia. Ini terjemah Melayu. Hak sama basar kalam didatangkan yang qadimah. Sama lah tu. Qadim, sedia kala. Jadi sifat termarbutah tu kan qadimah lah. Zat yang qadim, sifat yang qadimah. Zat qadim lah. Sifat ada termarbutah tu kan. Qadimah ada termarbutah juga. Jadi zat yang qadim, sifat yang qadimah. Kemudian qadim dengan kidam ni pula apa beza dia? Kidam sifat, qadim yang bersifat dengan kidam. Tu beza dia. Kan kita kan sifat yang kedua sifat kidam, sedia. Yang bersifat dengan kidam dipanggil yang sedia. Yang sedia tu terjemahan dia qadim dengan isim fa'il. Itu je beza dia. Kidam, qadim. Pada ni. Macam qudrah, qadir. Iradahnya murid. Qudrah sifat. Yang bersifat qudrah qadir. Qadir, kaunuhu qadiran. Iradah sifat. Yang bersifat dengan iradah murid, kaunuhu muridan. Ilmu sifat. Yang bersifat ilmu alim, kaunuhu aliman. Sama sifat. Yang bersifat dengan sama sami'un, kaunuhu sami'an. Jadi kidam yang bersifat dengan kidam dipanggil qadim, isim fa'il. Itu beza kidam masdar, qadim isim fa'il. Dah kita kan kidam, qadim. Allah bersifat dengan kidam. Bila Allah bersifat kidam, Allah ni yang sedia. Yang sedia tu dia panggil qadim. Sedia kidam. Yang sedia qadim. Kidam sedia tu sifat. Apabila zat Allah bersifat dengan kidam, maknanya zat yang sedia. Yang sedia tu kena kepada qadim. Qaf dal ya mim. Kidam qadim. Ni kadang-kadang orang tanya kita mengaji sifat Tuhan. Tanya apa beza kidam dengan qadim? Hak tula apa? Ejaan pun lain nak tula. Macam mana? Qidam sedia. Qadim yang sedia. Dia gitu. Ada ni. Jadi zat Allah zat yang qadim. Sifat Allah sifat yang qadimah. Mana apa? Yang sedia. Arti mana yang sedia ni? Yang sedia. Bukan sedia. Kalau sedia kidam. Yang sedia qadimah. Hak sifat samak basar kalam di belakang tu kan. Sifat yang qadimah, sifat yang sedia adanya. Sebab yang sedia, yang ada tidak ada permulaan, dua sahaja. Zat Allah dan sifat kesempurnaan bagi Allah. Selain daripada dua ni, semuanya baharu. Selain dua ni, semuanya baharu. Jadi yang qadim, yang sedia kala, yang ada tidak ada permulaan, satunya zat Allah yang qadim dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pun sama tidak ada permulaan. Yang sedia, yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala makna yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada, yang berdiri mana yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala.
yang nyata dengannya dengan sifat ilmu itu oleh segala perkara yang nyata. Dia nyata ni kalau bahasa Arab sebut inkishaf. Nyata, terang, cerak. Mana saya ngaji. Nyata, terang dan cerak. Saya sebut cerak-cerak tu lah. Cerak-cerak. Nyata-nyata. Kan dengan ilmu, kalau kita balik pada kita lah. Dengan ilmu, nyata kita akan satu-satu perkara. Terang bagi kita akan satu-satu perkara. Ceraklah kita nak buat amal pun sedap. Sebab apa? Sebab nyata, terang, cerak. Gini ke buat dia. Gini jangan buat. Kan? Terang, nyata, cerak tu kan. Ni akidah ni akidah yang sebenar. Akidah yang sebenar, manakah akidah yang salah. Dengan ilmu juga bagi kitanya nyata, terang, cerak. Semayang gini hak betul dia. Dengan ilmu juga nyata, terang, cerak. Ngaji Quran gini baca dia. Sebaliknya kalau tanpa ilmu tak nyata lah, tak terang lah, tak cerak. Lepas tu kita berpegang lah atas nasib je. Dah kita semayang turut-turut orang lah. Lepas tu kita membaca Al-Quran. Oh gitu lah. Gomoh. Panggil gomoh tau. Gomoh. Baca. Baca. Orang mari dekat slow lalu. Sebab apa? Sedap baca. Nanti orang dengar kan orang puji. Susah pula kita. Sebab apa? Baca. Lah. Baca kena baca gini. Sebab dia satu-satu perkara ni dia ada dah dia punya ni dia punya hak betulnya macam mana. Jadi kalau kita contoh kalau kita hak wajib kat Fatihah lah. Hak kita baca Fatihah ni memang nyata, terang, cerak kita baca tu betul sebab sudah diakui oleh guru kita. Tapi kalau kita tak ada ilmu, berguru untuk guru, boleh nyata terang tak kita baca tu betul. Maknanya kalau kita ada guru, nyata terang. Hak kita baca ni comel. Nyata terang. Hak kita baca ni, Allah bolehlah nak buat semayang. Tapi nak jadi tok imam tu kena dikemas dulu. Maknanya kita nyata terang bagi kita. Fatihah kita ni qada sah semayang, nak jadi tok imam tak boleh. Nyata tu kan. Nyatalah bagi kitanya. Maknanya nak jadi tok imam kepada di rumah kita pun tak boleh nah. Sebab apa? Sebab kita nyata terang, kita mengaji dah guru kata awak ni berat bacaan ni. Tapi awak usaha bolehlah qada semayang awak tu. Tapi kalau nak jadi tok imam tu janganlah. Kan nyata terang tu kan. Mana baiki lagi, baiki. Lepas tu guru kata, boleh dah. Setakat di imam di rumah tu boleh dah. Boleh dah tu, boleh lepas dah sebahagian. Nyata terang tak bagi kita, hak kita bacaan. Nyata terang lah, ilmu. Tu ilmu tu nyata, terang, cerak. Kalau tak ada ilmu ni pakai raba-raba lah. Tu kata gomo tu. Kata apa-apa perkara, biar dengan ilmu. Dengan ilmu qada tu pun nyata bagi kita. Qada tu yang kita tahu. Qada tu yang kita boleh buat. Jadi kita ni turun sampai tahap ummi benar, bukan qori kitanya. Ummi ni mana bacaan tu tak boleh nak tu juga. Tapi semayang okeylah, sahlah. Ummi sah semayang sebab dia tidak cuai daripada belajar. Tapi oleh kerana dia belajar tu lewat sangat, lidah pun keras dah, baiki qada dia. Jangan kadang-kadang belajar lama, tak boleh dia ni. Tapi saya pernah jumpalah dia bagus, istiqamah, dia usaha. Tapi kalau kita kata lebih kurang muallah je.
Tak boleh lagi, tak boleh lagi sebab dia mengaji terlewat sangat. Dia mengaji lewat sangat tu. Tapi tak apalah, janji belajar je. Tapi bagi dia nyata tak? Nyata. Maknanya hak dia baca ni setakat boleh bawa semayang. Gitu je. Nyata terang. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau bicara ilmu kita lah. Ni bicara sifat ilmu Allah. Nyata dengan dia dengan sifat ilmu Allah. Oleh segala perkara. Nyata bagi Allah. Segala perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Tidak terkecuali. Segala perkara nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kata segala perkara nyata di sisi Allah, bukan segala perkara tu datang dari qada dan qadar Allah. Bukan setakat nyata segala perkara, bukan segala perkara wa taala. Wallahu a'lam.